Assalamualaikum. Pada kali ini kita akan melihat tajuk vektor. Mula sekali kita perlu tahu apa itu vektor. Vektor ni ialah garisan yang ada dua benda, dua perkara, iaitu yang pertama panjang dan yang kedua arah. Kita nak lihat tentang keselarian vektor. Kalau ini vektor ni nama A. Vektor ini kalau arahnya sama, iaitu arah ke sana, ini adalah lebih kurang 2A. Dan ini pula, vektor ini, kalau dia arahnya bertentangan dan dia ni nampak separuh daripada vektor A, jadi kita akan namakan dia negatif setengah A. Kamu lihat ketiga-tiga vektor ini, ketiga-tiganya bernama A, vektor A. Cuma yang membezakan ialah perkali di hadapan vektor tu. Kita akan menamakan satu vektor tu vektor yang sama apabila vektor-vektor tersebut selari ataupun dia bukan arah, dia punya kecerunan itu sama. Maknanya dia selari, bila selari namanya sama. Baik, kamu lihat pula vektor yang bawah ni. Kita namakan PQ. Ini adalah vektor PQ. PQ kita boleh tulis begini, PQ, kita buat anak panah ke atas yang ini RS. Kiranya anak panahnya begini. Kita kata RS, vektor R ke S, arah tu adalah 2 PQ. Apabila kita menulis begini, ini sudah menunjukkan bahawa RS adalah selari dengan PQ. Begitu juga dengan KL. Ini katalah arahnya bertentangan ke bawah. Jadi kita akan kata vektor LK, bukan KL. Vektor LK. Vektor LK adalah separuh. Kita anggap separuh daripada PQ. Tapi negatif. So, negatif 1/2 PQ. Saya kamu dah faham tentang konsep keselarian vektor. Cikgu buat kesimpulan. Maksudnya macam ni Sekiranya vektor A selari dengan vektor B, kita boleh buat kesimpulan bahawa vektor A adalah lambda B. Ataupun vektor B adalah lambda A. Vektor A. Itu juga sekiranya kita ada macam ni. Garis AB adalah selari dengan garis PQ. Jadi kalau kita letak vektor, kita akan tulis begini. Vektor AB adalah lambda PQ. Lambda vektor PQ. Kamu boleh tulis, tidak semestinya lambda kamu boleh tulis K, kamu boleh tulis M. Asalkan ia menunjukkan pemalar ataupun perkali. Sekiranya vektor dilukis di atas satah kertas, kita boleh menulis vektor OR ini dalam bentuk I dan J. 3I bermaksud 3 langkah arah paksi X. Jadi kita dari O nak ke R Jadi dari O kita ikut X dulu. Kita ikut arah X dulu. 1, 2, 3. Koordinat 3 ni maksudnya 3I lah. Dan 4 ke atas. Ke atas 4. Namanya 4J. Ataupun boleh juga kita tulis dalam bentuk kolom vektor. Iaitu 3 dan 4. Macam translasi. 3 ni maksudnya 3 kanan, ke kanan 3 langkah dan ke atas 4 langkah. Untuk vektor OB pula. OB, O titik ataupun koordinat B ialah 0, -2. Jadi kita boleh tengok koordinat untuk menamakan vektor OB ini. 0, -2 maksudnya 0I lah. 0I tidak ada pergerakan ke paksi X. Dia turun saja. Jadi vektor OB ialah negatif 2J.
Ataupun dalam bentuk kolom vektor, vektor OB ialah 0, -2. Ambil saja koordinat itu. Satu konsep yang agak penting juga dalam vektor ini ialah vektor unit ataupun unit vektor. Okay, vektor unit ini simbolnya ialah kalau OR, ini vektor OR dan unit kita ada lambang itu ya. Ataupun katakan vektor ini namanya A. Jadi ini vektor A dan ini adalah vektor unit. Okey, apa maksud vektor unit? Maksudnya ialah kita nak satu unit saja. Satu unit saja daripada vektor OR ini. Jadi kita perlu tahu magnitude-nya ataupun panjang vektor OR ini. Baru kita boleh bahagikan kepada berapa bahagian. Kita nak satu unit saja. Jadi panjang ini kita boleh menggunakan teorem Pythagoras. Okey, teorem Pythagoras 3, 4. Sini 3, sini 4. Jadi panjang vektor ini adalah 5. Jadi vektor unit untuk OR ini ialah vektor unitnya ialah vektornya ialah 3i tambah 4j. Okey, bila kita vektor unit, kita bahagi dengan panjangnya 5. Okey, kita boleh tulis begini ataupun kita boleh buat macam ni. 1/5 3i tambah 4j. Okey, dalam bentuk kolom vektor, kita boleh buat 1/5 3, 4. Okey, ini adalah vektor unit untuk vektor OR. Maksudnya OR ni ada 5 unit ya. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Vektor unit ni satu unit saja. Ini saja. Okey, bahagian ini saja. Itu kita bahagi dengan 5 tu. Jika kita diberi vektor yang macam ni. Vektor V contohnya. Vektor V ni adalah -3i tambah 5j. Jadi dia minta kita mencari vektor unit untuk V. Jadi kalau kita nak buat teorem Pythagoras, okey, yang lain kira kita boleh macam ni ya. Jadi vektor unit untuk V ialah -3i tambah 5j. Kita tulis dulu vektornya dan kita bahagi dengan panjangnya. Okey, panjangnya kita abaikan negatif lah sebab negatif ni hanya menunjukkan kiri ya ataupun bawah ya. Jadi kita ambil dia punya panjang saja 3 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2. Jadi kita akan dapatlah vektor unit untuk V ni. Tambah 5j bahagi dengan ini 9 tambah 25 34. Okey, jawapan boleh tinggal dalam bentuk ini. Okey, selalunya unit vektor ini di soal apabila vektor itu dalam I dan J. Okey. Sebab apa? Sebab I ini dan J dia mendatar dan menegak. Kita boleh mencari magnitude atau panjang vektor itu menggunakan teorem Pythagoras. Tapi sekiranya bukan IJ, bukan vektor IJ, contohnya vektor AB ialah 5A tolak 3B. Jadi kita tak boleh menganggap vektor A selari dengan paksi X dan vektor B selari dengan paksi Y. Kita tidak boleh mencari sewenang-wenangnya mencari vektor unit untuk vektor yang selain daripada I dan J. Okey, satu konsep yang sangat-sangat penting dalam tajuk ini, di mana kalau kamu tulis saja triangle law ini, kamu dah dapat 1 markah. Okey, namanya triangle law, iaitu maksudnya macam ni. Kalau kita nak pergi dari P ke R, ini anak panah ya, P ke R, laluan ini adalah sama dengan kita lalu di satu tempat lain. Contohnya Q. Okey, kita lalu Q dulu, okey, singgah Q dulu dan kemudian kita teruskan perjalanan ke R. Okey, ataupun cara penulisannya PR ialah PQ tambah QR. Kita akan menjawab soalan ini. Ini adalah contoh soalan kertas 1. Diberi PQ ialah 3A
Jadi kita labelkan pada gambar rajah ya. Kalau kertas 2 kamu lukis semula lah. Kertas 1 kita boleh labelkan terus pada rajah ini. Jadi kita letak di tengah-tengah nak panah ya. P ke Q sini. Letak tengah-tengah dan kita tulislah 3A. PR adalah 6B. Itu juga PR. Buat anak panah P ke R dan tuliskan 6B. Okay. QS nisbah SR 21. Okay, maksudnya QS 2 bahagian, SR 1 bahagian. Jadi untuk bahagian macam ni kita letakkan titik ya. Di sini 2 bahagian. Okay, sini 2 bahagian, sini 1 bahagian. Okay. Kemudian soalan ungkapkan QR. Ungkapkan QR. Jadi QR. Okay, kita gunakan triangle QP tambah PR. Okay, kita lihat rajah kita. QP ialah arah bertentangan 3A. So, negatif 3A. PR adalah 6B. Ambil saja. Okey, untuk bahagian 2, diminta kita mencari SP. Vektor SP, jadi SP kita boleh ambil SR-RP ataupun SQ-QP. Jadi cikgu pilih R lah. SR tambah RP. Jadi jalan kiranya SR. Okey, kita tengok. SR adalah, nampak, 1 bahagian daripada 3 bahagian QR. Jadi 1/3 SR. Okay? Arah jaga. SR. Sini kena QR. Okay. Tambah RP. RP. Okay. Kita tulis dulu lah. Okay. Sekarang kita gantikan nilai. Okay. Apakah vektor QR? Vektor QR kita boleh ambil saja bahagian 1 ni. Negatif 3A. Tambah 6B. Dan RP adalah negatif 6B. Jadi kita boleh selesaikan lagi lah. Sebab ada B, vektor B di dalam dan di luar. Jadi kita masuk, kita akan dapat negatif A. Tambah ini masuk 2B. Ini 6B. Jadi hasilnya adalah negatif A tolak 4B. Okey, kita dah dapat. Sekali kita akan menjawab soalan kertas 2. Okay, ini adalah satu contoh soalan kertas 2. Okay, diberi AP, PB 31. Jadi maksudnya sini AP 3 bahagian, PB 1 bahagian. Ni kita buat bagi nampak jelas, bagi sama besar lah. AP 3 bahagian, jadi PB ni 1 bahagian. Dan DQ ni sebah QC pun 31. Ini pun sama, kita buat 3 bahagian. DQ tu 3. Okey, bagi nampak jelas senang kita nak menjawab soalan nanti. Okey, sini 3 bahagian. 1 bahagian, kita anggap sama besar lah ni, sama jarak lah titik ni. Kemudian AP adalah 6U. Okey, apabila AP 6U, maksud sini satu bahagian ni 2U lah. 2U ya. Jadi kita boleh labelkan sini 2U pun tak apa. 2U. Dan AD adalah V. Okay, tengah-tengah AD kita letakkan V. Okey, sekarang kita nak jawab soalan bahagian A1. Ungkapkan AQ. Okey, 1A kita akan ungkapkan AQ. Jadi AQ ialah, okey, tengok AQ. AQ kita boleh ikut AD DQ. Okey. AD tambah DQ. Okey. AD adalah V dan DQ adalah ini sebenarnya diberi segi 4 selari ya.
Jadi samalah ni DQ dengan AP ni sama. Jadi kalau DQ adalah 2U, 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 6U. Okey, ini jawapannya. Untuk bahagian 2 pula, PC. Okey, bahagian 2. PC. Okey, PC. PC kita boleh ikut B ya. PB tambah BC. PB tambah BC. PB adalah 2U. Okay? P ke B. Arah yang sama dengan tadi. Jadi ini 2U. Satu bahagian. Dan BC selari. Ya? Dari segi 4 selari. B. Okey, siap. Okey, kemudian seterusnya tunjukkan PCR adalah segaris. Okey, PCR. Okey, dia suruh tunjukkan bahawa PCR adalah segaris. Perkataan seterusnya ini ada sangat-sangat penting ya. Kita perlu menggunakan hasil daripada bahagian sebelumnya. Kalau kita tak menggunakan, tapi kita cari semula, contohnya kita cari semula PC ni, kita akan hilang ke semua markah bahagian ini. Jadi, kita akan guna PC lah ya, sebab PCR. Ini kita akan guna PC. Apabila kita nak tunjukkan satu garis tu segaris, kita kena letakkan konsep tadi tu, yang keselarian vektor tu ya. Jadi, kita akan letakkan macam ni. PC, dia adalah lambda. Okay, kita boleh ambil PC lambda CR ataupun PC lambda PR. Okey, menunjukkan ianya segaris. Jadi cikgu ambil CR. Cikgu akan masukkan, gantikan PC, kita ambil saja yang ni. CR kita kena cari ya. Kita cari CR. CR adalah CQ tambah QR. Okey. Cikgu tertinggal maklumat dalam soalan. Diberi juga bahawa AQ adalah 2QR. Ini kita kena buat pembahagian. AQ 2QR. Kita cuba bagi nampak nisbah tu dengan jelas. AQ per QR ialah 2/1. Okey, kita bawa turun. Maksudnya ialah AQ 2 bahagian, QR 1 bahagian. Ini 2 bahagian, ini 1 bahagian. Okay, bila kita nak mencari CR, okay, CR adalah CQ tambah QR. Okay, CQ ialah negatif ya, negatif 2U. QR adalah 1/3, bukan. QR adalah 1/2 daripada AQ. 1/2 AQ. Okey, dia setengah ya kan. AQ 2 bahagian. QR 1 bahagian. Jadi dia 1/2 lah. QR adalah, tengok ni. QR adalah 1/2 AQ. Jadi kita berteruskan. AQ kita boleh cari ataupun kita dah ada. Oh, sini dah ada. Dan kita ambil sajalah. Negatif 2U tambah setengah. B tambah 6U. Jadi kita buka kurungan. Tambah 1/2V tambah 3U. Okey, kita selesaikan U. Kita akan dapat U tambah setengah V. Cara yang betul untuk kita buktikan PCR adalah segaris. Okey, kita akan mulakan dengan PC sama dengan lambda CR. Okey, bila dia segaris, akan ada lambda kat situ. Okey, macam selari lah. Dan dia share titik C. Dia segaris lah. Jadi kita akan masukkan, kita dah dapat tadi ni, PC adalah 2U tambah V. Lambda. CR adalah U tambah setengah V. Okay, kita akan buktikan bahawa lambda itu
kita akan dapat nilai ya, nilai lambda. Jadi 2U tambah B sama dengan lambda U tambah setengah lambda B. Okey, untuk tajuk vektor kita akan buat kaedah bandingan lah, membanding lah. Okey, nanti tengok sini. Okey, 2 sama dengan lambda lah, U dengan U kita bandingkan, jadi kita akan dapat lambda ialah 2. Untuk B pula, vektor B pun sepatutnya kita dapat 2 jugalah nah. Okey, jadi ini 1 B 1 sama dengan setengah lambda belah sini. Jadi kita dapat lambda pun 2 juga. Okey, kita dapat nilai yang sama untuk lambda. Jadi kita boleh kembali kepada pernyataan tadi, maka PC adalah 2CR. Okey. Ayat vektor ini sudah jelas menunjukkan bahawa PCR adalah segaris. Sebab ini adalah konsep keselarian vektor. Okey, sekian dulu untuk tajuk vektor. Okey, terima kasih.